Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan kasih sayang Allah SWT pada kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaatnya insya-Allah. Terima kasih kerana memilih jalan yang benar yang telah Allah Taala berikan kepada kita. Sebagaimana yang akan kita kebincangkan nanti dalam tafsir nanti, wahadainahun najdain, wahadainahun najdain. Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kita dua jalan. Jadi sekarang kita ada jalan untuk berada dalam kuliah ataupun membicarakan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, ataupun kita sedang berada jalan mana. Nanti kita kebincang. Bos kita masuk bos pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sayangi semua, terutama sekali Puan Maimun. Terima kasih kerana menjadikan saya terpaksa membaca berbagai tafsir. Kalau tidak, dengan izin Allah Ta'ala, atas kata-kata 360 hari, takkan tidak ada satu hari pun, maka saya tidak membelek buku-buku tafsir. Tapi kerana ayat itu, Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sedikit amalan kita tu menjadi sebab untuk masuk syurga insya-Allah. Kita sambung pada surah Al-Balad, surah Makkiyah. Kita baca ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Sadaqallahu azim. Sampai situ insya-Allah. Ayat ini ayat Makkiyah, dan surah namanya surah Makkiyah, surah dipanggil surah Makkiyah, namanya surah Al-Balad. Dan dalam beberapa perbincangan secara ringkas, antaranya disebutkan bahawasanya dalam surah ini saya petik daripada kata-kata dalam tafsir The Holy Quran, menyebutkan tentang Mekah tu kerana apa? Kerana Al-Balad itu maksudnya Mekah. Di situlah tempat Nabi SAW, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakan tugas sebagai Nabi dan sebagai pembina Kaabah. Dan di situlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam diuji, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan Nabi Muhammad SAW dihalau, dan Nabi Muhammad SAW dikembalikan semula ke Mekah. Di situlah antaranya. Dan yang kalau lebih panjang dalam tafsir Al-Munir, dalam tafsir Al-Munir ini agak panjang. Cuma secara umumnya Allah bersumpah dengan Al-Balad itu, iaitu bandar atau negeri yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak sehari dunia ini dijadikan. Allah bersumpah untuk sentiasa menjadikan Balad atau Mekah itu sebagai negeri yang haram, di dalamnya lakukan pertumpahan darah. Ringkas-ringkaslah. Yang menariknya, sahabat sekalian, kalau kita boleh baca tafsir Al-Azhar, sangat menarik. Ia kupasan dalam bentuk bahasa dan oleh orang Asia yang berjiwa Asia dan berpengalaman Asia. InsyaAllah kita bincang nanti. Kita baca terjemahan dia.
La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. La tidak. Uqsimu aku bersumpah. Bi dengan hadza al balad. Dengan uh, ini negeri. Tidak aku bersumpah. Apa makna? Kita bincang ni. Kenapa ada yang baca la uqsimu? Ada baca la uqsimu hadzal balad. Ada baca la uqsimu hadzal. Kalau la jadi la nafi. Kalau la uqsimu jadi lam li taukid atau li takkid. Wa antahillum bihadzal balad. Dan kamu Muhammad SAW diperbolehkan untuk berperang di kota Mekah. Ataupun dalam tafsir lain diterjemahkan dan engkau menjadi halal di negeri itu. Ini lebih menepati daripada yang dalam terjemahan tafsir Ibn Katsir. Oleh penterjemah lah, bukan oleh Imam Ibn Katsir. Wa walidin wa ma walad. Dan demi bapa dan anak. Walidin wa ma walad. Kenapa tidak dibaca wa walidin wa man walad? Sebab kalau ma biasanya li ghairil ma'qul. Kalau man lil ma'qul. Maksudnya ini agak ilmiah sikit Yang belajar bahasa Arab tahulah. Kalau ma biasanya untuk benda. Ma rabbuka. Ma ma uh, ma itu bukan untuk manusia. Kalau man itu man untuk man anta. Min aina ila aina. Ada man anta uh, uh, apa lagi dikata dalam bahasa Arab perkataan man itu untuk manusia. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Dan lain-lain tak nanti kita bincang. Macam mana sebut awal-awal. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan demi bapa dan anak. Wa walidun wa ma walad itu demi bapa dan anak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Fi kabad. Ayah sabu allan yaqdir alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahawa dia ni tidak ada seorang pun yang berkuasa ke atasnya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia kata aku telah menghabiskan harta yang banyak. Sebab masuk Islam nanti kita bincang sebab nuzul ayat ini. Yaqulu ahlaktu lubada ayah sabu allam yaru ahad. Allah sebut lagi sekali, apakah dia menyangka bahawa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Tadi apakah mereka mengira bahawa tidak ada orang yang berkuasa atasnya? Kemudian bukankah kami telah memberikan kepada mereka dua mata? Alam naj'al lahu ainain? Bukankah tanya Allah Taala, kan kami dah beri dia mata? Bukankah kepada kami beri kepada kamu dua mata? Alam naj'al lain wa lisanan wa syafatain, dan dua bibir. Kami beri kamu dua bibir. Wa hadainahun najdain, dan kami berikan kepada kamu, kami kurniakan kepada kamu, kami tunjukkan kepada kamu najdain, dua jalan. Pilihlah. Sebab yang dimulakan sekalian, Ustaz Fizi, Puan Maimu dan semua-semua yang saya sayangi dan saya kasih sekalian, kalau dalam tafsir Ibn Katsir ni, kalau kita nak secara biasa je memang sekejap lah. Antaranya kita tengok dulu tafsir Ibn Katsir. Allah bersumpah dengan kehormatan Mekah. Makkah atau Bakkah. Sebab dua-dua tu di bibir. Makkah, Bakkah. Dan lainnya atas penciptaan manusia bahawa mereka berada dalam kesusahan. Ini adalah sumpah Allah SWT dengan menyebut kota Mekah, Ummul Qura. Ini ibu seluruh negeri, induk. Ini induk ni bahasa apa nama ni, orang panggil apa nama orang Indonesia tu. Induk ni ibu lah, panggil apa? Bajau apa? Indonesia, induk. Bugis. Pada saat penghuninya dalam keadaan halal. Ini untuk mengingatkan para penghuninya, penduduk Mekah, di saat mereka dalam keadaan haram, bahawa kedudukan Mekah itu adalah agung.
Ini adalah sumpah Allah dengan menyebutkan kota Mekah, yakni Ummul Qura, pada saat penghuninya dalam keadaan halal. Apa maksud halal itu? Maksudnya, jika disesuaikan dengan tafsir Ibn Katsir, terdapat ayat kedua surah ini, maka peringatan halal di sini adalah untuk diperbolehkan berperang di sana, yakni ketika pendudukan Mekah. Itu peringatan itu. Ini untuk mengingatkan para penghuninya di saat mereka dalam keadaan haram, bahawa kedudukan Mekah itu agung. Dalam keadaan haram maksudnya, selama-lamanya Mekah itu haram. Kecuali dihalalkan oleh Nabi SAW beberapa ketika saja semasa Fatu Makkah pada tahun ke-7 Hijrah. Masa itu saja dihalalkan. Lepas sebelum itu dan sampai kiamat diharamkan. Tapi kita tengok beberapa percubaan Syiah Houthi cuba untuk mengebom ataupun menghancurkan Kaabah dengan melancarkan peluru berpandu jarak jauh. Tapi alhamdulillah Allah izin, tentera Saudi berjaya memintas peluru berpandu dengan pemintas peluru berpandu yang jatuh tu berjaya ditembak peluru berpandu Syiah Houthi tu 60 km daripada Mekah. 60 km tu nisbah kalau kelajuan peluru berpandu Syiah Houthi tu dalam berapa ratus kilometer sejam. Dalam beberapa saat saja dia nak sampai ke Mekah. Kalau ikutkan nisbah kelajuan itu. Kalau 60 km. Dan ini menunjukkan, sahabat melakukan sekalian, Syiah dia tak suka dengan Mekah sebenarnya. Sebab tu Syiah dia ada tanah haram dia sendiri di Karbala. Dia ada Kaabah dia sendiri di Karbala. Dan berbagai isu lah kalau saya nak sebut tentang Syiah ni. Pertama sekali baru ni 10 Muharram dan isu Dr. Mazhar pergi jumpa dengan Iran itu, kedutaan Iran. Dan berbagai lah, berbagai. Ini semua jadi ada pro, ada kontranya bagi berbagai pandangan dan dia menemukan berbagai-bagai konflik dan kita panggil apa question mark pada bagi orang yang memerhati lah, orang memerhati. Tapi nak sebut sekalian, tanah Mekah itu sekali aja dihalalkan, itu pada zaman Nabi SAW pada Fatu Makkah pada tahun ke-7 Hijrah. Itu untuk Nabi masuk dan berperang di sana. Dan tentang ayat la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini, al-balad. Al-balad ni tuan-tuan yang sekalian, sahabat yang saya sayang, al-balad dalam Quran maksudnya Mekah. Contohnya dalam ayat yang lain dalam surah apa? Dalam surah Qiyamah, dalam surah Al-Qiyamah, dalam surah Qiyamah. Disebutkan perkataan bukan surah Qiyamah, dalam surah surah apa? Surah Lazim. Surah Lazim. Surah yang pendek saja. Allah sebut tentang al-balad. Wa hadzal baladil amin. Dalam surah At-Tin wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Al-baladil amin itu maksudnya Mekah. Pasal apa? Aman itu sebab semua dalam itu adalah haram untuk disakiti. Kalau binatang, kalau pokok pun haram untuk disakiti, tak boleh mematahkan dan sebagainya. Di tanah haram. Orang ke apa sajalah, barang-barang yang jatuh luqatah itu, kaedahnya kalau ambil ada kaedah dia lah. Tapi disebut al-balad itu, orang akan tahu itu adalah Makkah ataupun Bakkah. Kemudian aku bersumpah dengan negeri ini, iaitu Makkah. Khasif berkata dari Mujahid, iaitu tidak ada yang menyangkal bahawa aku, iaitu Allah Ta'ala, bersumpah dengan negeri ini. Al-Balad itu maksudnya Mekah belaka, semua orang tahu. Jumhur mufassirin mengatakan Al-Balad itu adalah Mekah. Dan Syabib bin Bashir berkata dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Minta maaf, saya ingat pasal saya sebut. Ikrimah tu adalah anak Abu Jahal. Betul, Ikrimah anak Abu Jahal. Tapi itu nama sahabat. Ini Ikrimah ni bukan anak Abu Jahal. Ini Ikrimah ni ahli tafsir. Minta maaf. Saya ingat saya salah sebut dulu. Ikrimah ni ahli tafsir. Dia tabi'i. Dia bukan sahabat. Ikrimah dari Ibn Abbas tentang ayat ini, dia kata, aku bersumpah dengan negeri ini, iaitu Mekah, iaitu Mekah, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad diperbolehkan di negeri ini. Fi hadzal balad, ini Mekah tu,
Dia berkata artinya engkau Muhammad diperbolehkan berperang di negeri ini. Dan perkataan senada diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Abu Saleh, Atiyah dan Dhahhak, Qatadah dan Sudi dan Ibnu Zaid mengatakan bahawa Al-Balad itu adalah Mekah yang mana Allah Ta'ala menghalalkan pada Nabi Islam untuk berperang di situ. Dan Hasan Basri berkata, Allah menghalalkan Mekah kepada Nabi hanya untuk beberapa saat di siang hari. Dan makna ayat yang mereka katakan tersebut sesuai dengan hadis yang disepakati dan kesahihannya, iaitu hadis Nabi yang panjang. Dan kalau ada tafsir, kalau Z tayangkan tafsir Ibn Katsir itu ada hadis yang panjang. Saya baca maksudnya, sesungguhnya negeri ini, iaitu Mekah, inna hadzal balad harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya negeri Mekah diangkat oleh Allah Ta'ala sejak penciptaan langit dan bumi. Negeri ini tetap haram dengan ketetapan Allah sampai hari kiamat. Pepohonannya tidak boleh dipetebang. Rumputnya tidak boleh dicabut. Ia, yang Mekah, hanya dihalalkan bagiku beberapa saat di siang hari. Keharaman negeri ini pada hari ini telah kembali sebagaimana keharamannya kemarin selepas Fathu Makkah. Dan ingatlah, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dan lafaz yang lain disebutkan, فَإِنَّ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ. Jika seorang mengatakan halal dengan alasan Rasulullah SAW sendiri berperang di negeri Mekah, maka katakanlah sesungguhnya hanya Allah memberi izin kepada Rasulnya sahaja dan tidak memberi izin kepada yang lain. Sahabat yang saya muliakan sekalian, tentang keizinan Nabi ni banyak. Kita ada buku khusus tentang kekhususan bagi Nabi SAW. Hukum-hukum khusus bagi Nabi termasuk yang ni, termasuk Fathu Makkah. Saya sebut lagi, antara lain yang khusus pada Nabi ialah kahwin lebih daripada 4. Itu khusus pada Nabi. Kita kena tahu. Kemudian antara khusus pada Nabi juga ialah apa lagi ni? Banyak. Hal-hal mubah di luar nikah. Banyak. Antaranya puasa wisol. Puasa wisol. Nabi boleh sambung puasa. Nabi sambung. Kita tak boleh. Kita kena paling-paling rajin pun. Walaupun kita kuat, kita boleh selang-seli. Kita tak boleh sambung. Nabi boleh. Kemudian apa lagi sini? Zakat. Zakat. Nabi tak boleh. Nabi tidak boleh menerima zakat. Itu khusus bagi Nabi dan keluarga Nabi. Tidak boleh makan harta zakat dan tidak boleh makan harta sedekah. Rasulullah SAW tidak makan bawang putih, bawang merah. Rasulullah tidak makan sambil bersandar. Rasulullah tidak menulis dan membaca syair. Haram bagi Rasul bila telah memakai baju. Ini khusus bagi Nabi. Haram bagi Rasul bila memakai baju perang, kemudian membukanya semula. Tak boleh. Itu dan berlaku dalam perang Uhud. Haram hukumnya bagi Nabi menunjukkan pandangan kepada kenikmatan hidup yang diberikan kepada orang lain. Tak boleh. Walaupun Nabi kaya, sebab tu Nabi walaupun Nabi kaya, Nabi tidak menunjukkan kehidupan kekayaan kepada orang lain. Tapi Nabi hiduplah miskin. Harta Nabi banyak. Dan harta Nabi tidak boleh diwarisi. Dan Nabi wafat semua di sedekah. Dan banyak ni. Dan soal perkahwinan pula. Apa nama ni? Diharamkan bagi Nabi memperintahkan wanita yang tidak suka dinikahinya. Menikahi wanita ahli kitab haram hukumnya bagi Nabi. Orang lain boleh, tapi Nabi tak boleh. Itu hukum khusus bagi Nabi. Dan banyak lagi ni. Ada berapa ni? Itu cerita lain. Cuma nak sebut ni, sekalian, ini soal yang khusus bagi Nabi SAW. Ada yang kita nampak pro, ada yang kita nampak kontra. Sampai di situ. Cuma nak sebutnya lebih awal sikit lagi. Kenapa Allah bersumpah dengan negeri? Dan tapi kenapa Allah guna perkataan tidak? La uqsimu tadi. Kita balik semula. La uqsimu. Kenapa Allah sumpah gitu? Patutnya kalau makna la uqsimu ni tidak, maksudnya tidak. Aku bersumpah dengan negeri ni. Apa maksudnya? Kalau Buya Hamka, saya seronok bila kita tengok penerangan Buya Hamka dalam tafsir dia ni.
dia mengutip juga pandangan ulama-ulama atau mufassirin yang lain. Dan perkataan la uqsimu bihal tidak, maksudnya kalau kita kata bahasa asal tu, tidak aku bersumpah. Artinya kalau kita bahasa Melayu ni kita kata, lebih kuranglah saya faham kita kata tidak dapat tidak. Mana tidak dapat tidak ni, tak dapat ke? Bukan tak dapat, dapatlah tu. Tidak dapat tidak. Kamu mesti datang. Bukan kamu tak boleh datang. Nah, tidak dapat tidak, kita mesti melaksanakan. Walaupun kita mulakan perkataan tidak, tapi maksudnya itu kemahuan. Itu satu yang sangat tinggi, yang pasti. Dan At-Tabari dan Tafsir mengatakan bahawa Al-Jassas dan Al-Araj tidak membacakan perkataan la uqsimu itu dengan panjang. Tapi kata dia Al-Jassan dan Al-Arj dia membaca perkataan la uqsimu, iaitu dengan maksud sungguh, iaitu dengan takkid. La dengan takkid, la li takkid. La li takkid. Menunjukkan kesungguhan, menunjukkan pemberatan. Gitu. Ada juga mengatakan maksud kata Buya Mekah, ada juga yang mengertikan menurut wajarnya saja. Artinya, tidak aku akan bersumpah dengan hari kiamat. Dan tidak aku akan bersumpah dengan jiwa yang masih ada. Ataupun tidak aku akan bersumpah dengan negeri ini. Itu pun maksudnya wajarnya bahasa begitu. Ulama-ulama mufassir sedia maklum. Dan di sini juga sebutkan kerana pentingnya bagi kita sekarang ialah untuk menumpukan perhatian kepada dua masalah yang Allah seiringkan dalam ayat sumpah ini, iaitu la uqsimu bihadzal balad wa anta la uqsimu wa anta hillun bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Pada dua tempat ini, iaitu pada negeri dan pada penghalalan berperang dalam negeri itu. Kenapa Allah sebut begitu? Itu yang kita ketumpukan nanti, kata Buya Hamka. Agak ilmiah sikit. Cuma saya nak suruh kita sama-sama fikir. Kenapa Allah bersumpah dengan negeri tapi Allah berkata la? Kalau sebelum ini Allah bersumpah dengan perkataan waw. Was-sama'i wat-tariq, wal fajr. Apa lagi? Abasa waw boleh kita bincang sebelum ni. Biasanya kita sebut dengan waw, Allah sebut dengan waw, tapi kena Allah sebut dengan lam. La pula la nafi. Bukan la li takkid, bukan lam li takkid, la nafi. Kenapa? Kita sebut sikit lagi supaya kita rasa seronok bila baca Quran itu. Kita tahu, maksudnya begini. Macam semalam, saya tengok semalam. Cikgu Rashid tanya semalam. Saya dah cakap dengan Cikgu Rashid malam tadi di dalam majlis tu. Bila sebut irji'i ila rabbiki, kan? Kenapa sebut ila rabbiki? Ilah fujarin. Saya sebut semalam Rabbi. Rabb itu ismu majrur kasrah. Kaf domir mabni alal kasri. Kaf itu domir mabni alal kasri. Fi mahali jarrin mudhafun. Dia jadi mudhaf. Mudhafun ilaih kepada Rabb. Dia domir mabni alal kasri. Bagi bawah alal kasri. Fi mahalir pada kedudukan jar. Dalam keadaan jar itu. Dan dia jadi mudhaf. Mudhaf ilaih dia majrur. Mudhaf ilaih dia majrur. Mudhaf ilaih ni yang disandarkan kepadanya. Maksudnya contohnya kalau Melayu kita cakap kereta merah. Tu merah itu sebab mana? Dia jadi sifat tu, tapi maksud yang disandarkan pada kereta. Tapi kalau itu contoh sifat mausuf, tak apalah, minta maaf. Kemalan terlupa yang tu. Nah, kemudian kadang-kadang disebutkan juga lupalah manusia akan perhitungan hari depan itu, bahawasanya ada lagi sambungan hidup. Kerana lupa itu diperturutkanlah hawa nafsu. Sebab tu sahabat sekalian, Allah Ta'ala sebut tu berulang-ulang kali. Kenapa begitu? Saya nak sebutkan di sini, sahabat yang mereka. Kalau Nabi SAW berperang di Mekah, walaupun sehari saja dihalalkan, orang kafir bising pada masa itu. Sekarang pun sebenarnya kalau dia orang tahu, dan memang pun dia orang tahu, setengah yang orientalis ni, yang belajar bahasa Arab, dia tahu. Ataupun yang tahu tentang agama Islam, kenapa Muhammad SAW berperang di Mekah, sedang Mekah tu tanah haram. Maka antara yang diturunkan ayat ini. Bila diturunkan ayat ini, menjawab persoalan itu.
Cuma kita tanya orang kafir tadi. Kenapa awak tak sibuk masa dia menyakiti Nabi dan sahabat-sahabat di tanah haram itu, sedangkan di tanah haram tidak boleh menyakiti orang. Tidak boleh menyakiti binatang, tidak boleh menyakiti pokok. Cabut rumput pun tak boleh. Tapi ini siapa siap nak bunuh Nabi SAW sebab hingga kan Nabi terpaksa berhijrah. Bukan pelarian, bukan pelarian. Ha? Sehingga menyebabkan Nabi terpaksa berhijrah. Kenapa yang tu kamu tak tanya? Dan kami pun tak nak tanya pun. Sebab kami tahu kamu sengaja menyembunyikan fakta itu. Nabi sekali jadi izin Allah Ta'ala. Itu pun Nabi balik tu, Nabi pulang ke Mekah selepas mereka melanggar janji. Sebelum Fatu Makkah, Nabi SAW mengadakan bai'ah Hudaybiyah. Bai'ah Hudaybiyah ni iaitu Nabi, sebelum terjadinya bai'ah Hudaybiyah tu, Nabi SAW pergi untuk buat umrah. Tapi tak bagi masuk sampai hati. Ya. Nabi nak balik kampung sendiri pun tak boleh. Rumah Nabi ada lagi di situ. Rumah isteri Nabi, rumah bonda Nabi ada lagi situ. Keluarga Nabi ramai lagi situ. Ada yang Islam pun masih lagi ada situ. Tapi tertahan sebab tak boleh nak hijrah. Nabi nak masuk tanah haram. Tak bagi. Itu tak persoalan agama pula. Yang sebelum ni, di pulau dibunuh Sumayyah. Mati dibunuh. Di Mekah. Diseksa bila dan sebagainya. Ramai-ramai. Zinirah sampai buta mata diseksa. Hamba. Sayyidina Osman sendiri diseksa Sayyidina Osman. Pakcik dia tahu Sayyidina Osman masuk Islam. Pakcik dia ikat di tiang kurma. Pakcik dia asapkan dengan pelepah kurma. Yang asap dia lemah. Sayyidina Osman. Yang tu kau tak soal pula. Tiba-tiba Nabi masuk. Nabi masuk menyerang Mekah sebab orang Mekah telah melanggar janji. Janjinya tak nak berperang, tak nak membantu kabilah lain memerangi Madinah selama 10 tahun. Tapi tak, 2 tahun je jadi. Sebab apa? Sebab orang kafir Quraisy telah melanggar janji. Nabi pergi menuntut hak. Bila Nabi pergi tu, semua takut. Tapi kalau kita baca sejarah Fatu Makkah ni seronok, sahabat yang sebelum sekalian, bila Nabi berjaya buka Makkah, Nabi beri isyarat. Siapa duduk dalam rumah, selamat. Siapa duduk dalam Masjidil Haram, selamat. Dan siapa yang duduk dalam rumah Abu Sufyan, selamat. Kenapa Nabi begitu? Supaya Nabi tak nak perang. Nabi tak nak perang. Ikrimah lari, anak Abu Jahal lari. Siapa lagi? Ramai lah pakat lari. Tapi Nabi panggil balik. Dan Nabi tanya, apa yang kamu rasa kami akan buat pada kamu pada hari ini? Oh, maka kata kamu baik. Nabi kata apa? Izhabu wa antum tulaqah. Pergi. Kamu semua akan dibebaskan. Pakat masuk Islam ramai-ramai sebab Nabi membebaskan. Kalau Nabi nak balah, memang patutlah. Sahabat-sahabat mati berapa orang? Dalam perang Badar. Kemudian masa di Mekah dulu, sahabat-sahabat diseksa. Bila sampai punya belakang, berbekas dan sebagainya. Dan macam-macam lagi kalau nak cerita tentang kejahatan. Tiba-tiba Allah halalkan kepada Nabi SAW sebab kafir Quraisy juga melanggar perjanjian. Tiba-tiba orang talis ke orang yang anti-Islam ungkit. Kenapa Nabi Muhammad berperang pada tanah haram dan pada di Mekah tu untuk membunuh. Dan Nabi pesan pada sahabat, jangan bunuh kecuali yang melawan. Yang melawan perang. Yang tak lawan, tak perang. Begitu. Nak sebut sahabat Islam, begitulah sejarah selalu menyembunyikan kejahatan orang terhadap Islam. Tapi mereka selalu membuka keaiban. Kononnya dan nampak buruk tentang Islam. Nabi buat Mekah sekejap tapi Nabi maafkan. Orang kafir Quraisy 13 tahun di Mekah Nabi. Lalu kena seksa sahabat-sahabat. Dan sampai pergi lagi ke Madinah pun. Dan kalau Nabi pergi Madinah hijrah kan, kenapa kamu susah dan Nabi nak pergi? Selamatlah kamu, Nabi tak berdakwah kat kamu kan. Tak marah pula Nabi nak pergi, nak bunuh Nabi tu. Di rumah Nabi nak bunuh Nabi. Di Mekah pada masa itu. Mekah. Tiba-tiba Allah izin pada Nabi, semua bakal sibuk pula. Kenapa begitu begini ya? Baiklah. Kemudian sahabat sekalian, habislah yang situ. Kemudian kita balik kepada ayat seterusnya. Wa antahilum la aqsimu wa antahilum bihadzal balad. Kemudian
Buya Hamka. Mari kita baca Buya Hamka pula. Kemudian wa walidin wa ma walad. Sampai situ dulu kita tengok yang Buya Hamka pula sebut. Kata Buya Hamka, Asy-Syaukani dalam tafsirnya Al-Fathul Qadir, Fathul Qadir mengambil kesimpulan bahawa la yang berarti tidak atau jangan ialah huruf zaidah. Huruf tambahan yang tidak ada erti dalam susunan itu. Tafsir Asy-Syaukani ini menguatkan tafsir Al-Kasyaf. Dan seluruh ahli tafsir sejak dari Ibnu Jarir At-Tabari sampai kepada Ibnu Katsir dan lain-lain, jumhur mufassirin disebut telah mengatakan la uqsimu dengan maksudnya aku bersumpah, bukan dengan makna tidak. Bukan makna tidak aku bersumpah. Dan satu tafsir dari Al-Qusairi, huruf la yang bererti tidak di sini bukanlah huruf tambahan yang tidak bererti. Kata beliau, Tuhan berfirman tidak adalah bantahan terhadap manusia yang kelak akan dibicarakan dalam surah ini. Maksudnya apa? Maksud Allah kata la itu untuk menafikan ayat ni, ayat seterusnya yang mengatakan mereka menyangka bahawa tidak ada orang melihat mereka. Tadi kan kita bacakan tafsir dia tu. Seperti ayah sabut Allah yang kedua, kamu tak rasa ada orang berkuasa pada kamu kah? Itu untuk menafikan yang itulah. Untuk menafikan rasa orang kafir, dia rasa tak ada orang ataupun tak ada lagi yang lebih berkuasa pada dia. Dia rasa macam tu. Allah sebut la tu untuk menafikan orang yang rasa begitu. Ataupun kepada orang yang merasakan lam yaruha, tak ada sesuatu yang melihat ataupun tidak ada seorang melihatnya. Nak menafikan itu juga. Bahawasanya ada iaitu Allah. Untuk menafikan itu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, tafsir ni kita kena tengok pelbagai. Kalau kita tengok satu, tak seronok. Macam makan, kalau asyik makan nasi dengan budu, tak best juga. Sekali kena ayam goreng, seronok juga. Dan kemudian kata dalam tafsir Buya Hamka ni juga, dalam surah ini manusia yang terpedaya di dunia tidaklah keadaan sebagai yang mereka sangka, iaitu bahawa mereka menyangka tidak ada seorang pun yang dapat menguasai mereka atau tidak ada orang melihat mereka. Macam saya sebut tadi. Jadi menurut tafsir Al-Qusairi, perkataan tidaklah itu persangkaan kamu itu adalah salah dan aku bersumpah demi negeri ini. Yang ni lah, tidak. Tidak tu maksud dua orang tadi yang menyangka semua Allah tak ada yang berkuasa ataupun tidak ada yang melihat. Uqsimu, aku bersumpah bihadza dengan negeri ini. Walid wa malak dan ayah ataupun orang yang beranak ataupun yang diperanakkan. Ayah atau anak-anak. Dan kata Buya Hamka, maka kita ambil sajalah terjemahan yang dipakai oleh golongan yang terbesar itu jumhur mufassirin, iaitu aku bersumpah demi negeri ini. Wahazal balad. Dan dapatlah kita maklumi betapa mulia dan betapa pentingnya kedudukan negeri Mekah. Sahabat-sahabat mulia kan, ini lebihnya antaranya Buya Hamka dia sebut kenapa Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Macam saya sebut dalam kitab The Holy Quran tadi. Kenapa? Kerana antaranya Mekah sejak zaman Nabi Ibrahim telah menjadi pusat ibadat kepada Allah bagi menegakkan kalimah tauhid yang pertama. Yang kedua, Mekah di sanalah tempat pertama kali sebuah rumah ibadat memuja Allah Subhanahu Taala berdiri, iaitu Kaabah. Yang ketiga, di sana terdapat makam Ibrahim. Yang keempat, di situ tempat berdirinya Kaabah oleh Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya Nabi Ismail sebagai tempat ibadat. Yang seterusnya, di situlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Itu antaranya lagi lah. Dan kalau kita nak campur banyak-banyak lagi lah. Yang lain-lainnya kelebihan Mekah itu dari segi yang kita nampak biasa. Yang sekarang ni lagi banyak saya tak sempat tengok tadi. Negeri-negeri antara mukjizat Allah Subhanahu Taala kepada tiap-tiap negeri. Panjang pula ini. Tak payahlah. Ataupun ada satu buku sebut buku yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang negeri-negeri seperti Mekah, Madinah, Yaman, Syam, Iraq, Kufah, Basrah, Najd.
yang Nabi sebut tu. Palestin ada hadis Nabi. Ada ulama-ulama kita mengumpulkan hadis-hadis yang Nabi sebut tentang negeri. Kenapa Nabi sebut negeri? Seperti juga dalam Quran. Ada ayat-ayat mengumpulkan, ayat-ayat Allah Ta'ala sebutkan tentang negeri. Tentang Iram. Iram tu. Walaupun tak ada dalam peta, tapi rupanya ada. Kan? Sudah ada dalam internet dan sebagainya. Kita dah nampak apa nama ni, dasarnya sebagainya. Kemudian Madain Soleh ada disebutkan, dan banyak lagi lah. Kenapa itu? Kenapa Allah kaitkan dengan tempat yang pertama sekali saya rangkainya untuk mengingatkan kita kepada hamba-hamba yang pernah derhaka kepada Allah SWT. Apakah azab yang mereka terima? Itu yang paling penting kita nak ambil iktibar. Kemudian dan engkau jadi halal negeri ini. Wa antahillun bihadzal balad. Kata Buya Hamka di sini, ayat ini mendapat dua macam tafsiran. Yang pertama, kata Al-Wahidi, hillu, halalan dan mahil, iaitu lawan daripada haram. Ada tafsir mengatakan bahawa yang halal itu ialah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ada. Kena ingat. Halal tak ada dua. Ada mengatakan perbuatan Nabi itu halal pada hari itu di situ, di tanah haram. Yang ini jika dia hendak bertindak bagaimanapun, walaupun membunuh orang sekalipun. Kalau negeri itu ditaklukinya kelak, dan beliau taklukkan kemudiannya, dan setelah beliau datang dengan tentera dari Madinah pada tahun ke-8. Ada tahun ke-7, ada tahun ke-8. Dan Ibn Abbas mengatakan, engkau halal membunuh siapa saja yang engkau rasa patut dibunuh, jika engkau masuk ke sana kelak. Dijelaskan lagi oleh Sudi, engkau halal memerangi orang yang memerangimu di negeri Mekah itu. Ada pun satu lagi maksud halal itu ialah tanah Mekah itu sendiri, bukan perbuatan Nabi. Tanah haram itu sih jadi halal bagi Nabi. Kan yang diharamkan ialah membunuh di Mekah. Di Mekah itu. Bukan orang yang datang membunuh. Tapi kalau datang membunuh, mana dia kena bunuh. Tapi sekarang ni, bila Allah Ta'ala sebut, wa antahillum bihadzal, perbuatan Nabi untuk membunuh itu jadi halal di Mekah. Kenapa? Kerana kalau ada orang yang melawan Nabi. Kalau tak lawan, tak payah. Begitu kan. Kemudian, Allah telah menjadikan Mekah tanah haram sejak lahir. Sejak sehari dunia diciptakan, maka tetaplah di tanah haram sampai kiamat tu dia jadi haram lah. Dan ada pula yang mengatakan bahawa artinya ialah kehormatan diri engkau, wahai Muhammad, telah diperhal oleh orang di negeri itu dan mereka berleluasa untuk menyakiti engkau. Dalam arti kata, terkandung dalam ayat ini rasa heran dan takjub mengapa sampai demikian mereka memusuhi Nabi. Dan sebagai suatu uraian tentang mereka berkumpul dan mereka berpisah dari masa ke masa, tidak seorang jua pun yang berlainan pendapat bahawa seekor burung merpati pun mesti mendapat perlindungan di tanah haram. Ini yang akan sebut. Di Mekah ni tidak ada seorang pun khilaf bahawasanya bahawa seekor burung merpati pun mesti mendapat perlindungan di tanah haram Mekah. Mengapa darah dan nyawa orang yang ditunjukkan oleh Allah untuk menjadi pembimbing, penyelamat ke seluruh alam ini, kamu nak bunuh dan kamu pandang halal saja. Kalau kau orang sedap, kalau dia tak boleh. Inilah orang perangai orang kafir. Begitulah. Saya pun kadang geram bila kita baca buku dan sejarah. Kalau ke dia tak boleh, kalau kita tak boleh. Kalau dia tak apa gitu maksudnya. Kalau dia buat tak apa, kita tak boleh. Macam sekarang, macam di Palestin. Bila orang Islam Palestin tembok Israel, dia kata penggana. Dia tembok tak gana. Macam kita orang datang rumah kita nak merampok, kita pukul orang tu. Kemudian orang kata kita jahat, kita penggana. Dia masuk rumah kita. Sama juga macam Israel masuk Palestin. Palestin tembok. Gana apanya? Tapi oleh kerana kita tidak menguasai media dan sebagainya, maka kita dimomokkan jadi gana. Kalau orang Islam membunuh kafir, dia kata teroris. Kalau orang kafir bunuh Islam, dia kata ini masalah peribadi, ini masalah mental. Kalau Islam, dia kata agama gana. Padahal Wallahualam. Begitulah kita ni, kalau lemah, kita akan salah pun salah, betul pun salah. Begitulah. Kemudian disebutkan habis itulah. Wahazal baladil amin. Di sini saya nak sebutkan kaitan dengan wa antahilum bihazal balad apa?
Iaitu dapatlah kita maklumi betapa mulia dan betapa pentingnya kedudukan Mekah itu. Kemudian habis itu, banyak ni pentafsiran oleh Zainuddin Hamidi, Fakhruddin, Buya Hamka buat perbandingan. Kemudian oleh penyusun Al-Quran, uh, Kementerian Agama Indonesia, kemudian Tuan A. Hassan dalam tafsir Al-Furqan, sebagainya. Tak apalah itu tuan, banyak sangat. Kemudian, habislah ringkasnya. Kemudian ayat wawalidin wa ma walad. Wawalidin wa walad, dan demi pertalian, bapa dan anaknya. Tapi kalau Buya Hamka dan dalam tafsir yang lain saya tengok dia terjemah lain, dia terjemah wawalidin wa ma walad, demi yang beranak dan demi yang diperanakkan. Kalau dalam tafsir Hamka, orang ni terjemah, dalam tafsir Ibn Katsir dia terjemah demi pertalian bapa dan anak. Dia terjemah gitu kan? Tak apalah, kita baca dulu. Mujahid, Abu Saleh, Qatadah dan Dhahak mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan bapa adalah Adam dan yang dimaksudkan dengan anak adalah keturunannya. Pendapat yang dimukakan oleh Mujahid dan yang lain ini merupakan pendapat yang baik dan kuat. Dan kerana ketika Allah bersumpah dengan negeri Mekah sebagai tempat tinggal, maka sudah itu dia bersumpah dengan orang yang menetap di sana, iaitu Adam, sebagai bapa seluruh manusia beserta anak keturunannya, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seterusnya. Abu Imran Al-Juwani berkata orang menetap di negeri Mekah adalah Nabi Ibrahim beserta keturunannya. Itu lagi tepat. Dan pendapat yang diwakilkan oleh Ibn Jarir daripada Ibn Abi Hatim, Ibn Jarir memilih bahawa maksud ayat tersebut bersifat umum bagi setiap ayah dan anak. Maknanya, ini pun memungkinkan juga. Dan selanjutnya habis itu. Di sini dalam Buya Hamka sebut, maksudnya demi yang beranak dan demi yang peranakan itu adalah yang ditujukan Tuhan dengan mengambil sumpah dengan itulah menurut tafsir Mujahid ialah Nabi Adam dan juga seluruh keturunannya. Dan dapat kita memperpanjangkan tafsir yang lain, disebutkan sesungguhnya telah kami memuliakan keturunan Adam juga. Dan Abu Imran Al-Juwani mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan yang jadi ayah itu ialah Ibrahim. Dan yang diperanakkan itulah Nabi Ismail dan keturunannya, termasuk juga Nabi Isa dan menurunkan Nabi-Nabi Bani Israel dan Nabi Ismail yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Itu tak apalah. Mana sebut di sini tuan sekalian, dalam tafsir Tabari disebutkan seseorang yang ayahnya ini tafsir yang membanggakan. Saya seronok baca ni. Buya Hamka buat mari sini tentang tafsir Tabari mengatakan dengan tegas bahawa yang dimaksudkan ayat atas ialah nyata sekali yang jadi ayah dan segala yang anak yang dipandangkan oleh ayah. Manusia kembang di dunia ini kehidupan dari seorang ayah. Ini lebih luas lah. Dalam mendidik anaknya berbagai ragam. Dan berbagai rupa, berbagai perangai. Itu pun satu hal yang memang patut mendapat perhatian Allah. Oleh sebab itu, ayah dan keturunannya, wa antahillum bihazal, wa walidun wa walad, ayah dan keturunannya, menjadi salah satu sumpah yang penting dalam Quran ini, dalam surah ini oleh Allah Ta'ala. Harta benda dan anak-anak keturunan adalah perhiasan hidup dunia. Namun yang kekal hanyalah amal soleh. Seorang ayah dapat membangga dengan banyak anak-anaknya waktu mereka masih kecil. Tuan-tuan. Tetapi setelah anak itu menjadi dewasa, belum tentu anak itu dapat membanggakan. Dan teringatlah saya, kata Buya Hamka, pada tahun 1951, ketika Muhammad Nasir, pada Menteri Publik Indonesia pada masa itu, ketika hebat, di tengah hebat percaturan politiknya, Muhammad Nasir diuji oleh Allah Ta'ala. Itu putera laki-lakinya mati lemas. Saya ringkaskan sini. Dan di antara datang berziarah itulah almarhum Haji Agus Salim, seorang filosof tua. Lalu kata apa Haji Agus Salim kata pada Pak Nasir? Kata dia, tidak usahlah, saya terangkan lagi. Maksudnya tentang kematian itu. Tapi kata dia, bersyukurlah kepada Allah. Kerana anak ini, anak kamu mati di saat engkau masih merasa bangga dengan dia. Apa maksudnya, sahabat yang saya sekalian? Apa maksudnya bersyukurlah anak kamu mati di saat kamu masih bangga kepadanya? Maksudnya begini sahabat yang semua sekalian, kalau kita ada anak kecil atau anak yang sedang dalam pendidikan, tingkatan 4 ke 5 atau sedang belajar universiti, dia meninggal tiba-tiba sebelum dia berjaya. Bersyukurlah. Kenapa? Kerana dia diambil oleh Allah Ta'ala saat kita masih membanggakan dia. Sebab apa? Sebab kata Buya Hamka, sebab kata tadi, aku berfikir selama lebih 20 tahun. Buya Hamka sebut.
Dan sekarang baru aku tahu. Aku renungkan falsafah itu, memang anak sebelum dia dewasa masih dapat kita pastikan dan kita banggakan. Tapi nanti kalau dia telah dewasa dan telah bertindak sendiri dalam hidupnya, tidak kurang orang tua yang makan hati dengan dan berulamkan jantung, kata Buya Hamka. Kenapa? Melihat perangai anak. Lain yang diciptakan, lain yang tumbuh dalam hidup anak itu. Kadang-kadang bertolak belakang kita. Sebab tu disebut bersyukur tadi. Sebab tu juga kalau kita perhatikan macam semalam sebut, Nabi Khidir membunuh anak kecil. Nabi Musa tanya, kenapa bunuh budak kecil ni? Nabi Musa Khidir cakap, jangan tanya sehingga saya beritahu. Kamu dah selepas sampai setempatnya, Nabi Khidir memberitahu. Sebab dengan izin Allah Ta'ala, Nabi Khidir tahu anak kecil nanti kalau dia besar, nanti dia akan bunuh ayah dia. Dia jadi anak derhaka. Sebab tu dia mati awal. Sebab tu sahabat sekalian, kalau secara umum kita buat kesimpulan, contohnya kita ada sesuatu yang membanggakan, tiba-tiba diambil atau hilang, katalah dalam bentuk harta. Sebenarnya kita kena bersyukur. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, takut nanti harta itu menjadi ujian bagi kita. Contohlah, kita ada kereta, kita ada apa-apalah harta. Kemudian ada orang curi. Kita maksudnya bersabar dan bersyukur atas ujian Allah SWT. Kenapa? Kerana mungkin kalau orang tu tak curi kereta kita, kita naik, mungkin kita kemalangan. Kita tak tahu, cuma saya andaikan begitu. Sebab tu Allah Ta'ala suruh bersyukur tu. Kenapa? Kerana semasa ada dan diambil tu, semasa kita masih lagi membanggakannya. Sama juga anak-anak tadi. Bila anak dah keluar universiti, kita tak tahu. Bila dia dah kahwin, apa nama ni, kita kata sikap dia terhadap kita. Dia dah berjaya. Bagaimana layanan dia terhadap kita. Sebab tu Buya Hamka kata, nanti takut dia menjadi anak yang menyebabkan kita makan hati, berulamkan jantung. Dah ramai begitu. Sebab tu saya teringat, saya dah sebut dulu, ada orang tua sebut pada saya, kalau ada anak seorang, ada seorang anak yang bodoh boleh duduk dengan kita. Akhirnya dia mengakui kejadian Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan cerdik dan bodoh. Pasal apa? Pasal dia sakit. Anak-anak semua berjaya, duduk jauh-jauh lah. Nak pergi hospital boleh balik kapal terbang, balik hari. Pergi hospital, hantar, balik letak rumah, balik Kuala Lumpur semula. Anak dia pun baik juga. Tapi orang tua ni bukan nak begitu. Dia nak duduk. Kalau dia nak duduk di rumah, nak tanya, makan, sakit, nak tengok, nak dengar suara, nak hilang tahu anak cucu, dia nak begitu. Bukan nak duit. Nak beli pizza apa, gigi tak ada dah, makan telangan gigi pelesu. Sebab itu bila Allah ambil awal, kata apa nama filosof Agus Salim ini, bersyukurlah kerana anak ini meninggal saat engkau masih merasa bangga dengan dia. Bersyukur. Dan kata Buya Hamka lagi, dalam ayat ini sebutkan walidin. Ini berarti demi seorang ayah. Kita cenderung menumpukan diri dalam tafsir Ibn Jarir bahawa sumpah peringatan Allah itu bukan terkhusus pada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim saja. Sebab kalimah walidin adalah nakirah. Nakirah ni maksudnya umum. Kalau makrifah khusus. Kalau kita kata sayyarah. Kereta. Mana-mana kereta. Kalau kita kata as-sayyarah, kereta ini. Macam kalau kata walidin, dia adalah nakirah. Kalau kata alwal, dia adalah makrifah. Jadi, kalau nakirah berarti tidak tentukan kepada sesiapa. Bahkan mencakupi ayah mana-mana pun. Dan sambungannya wama walad, yang berarti dan apa yang dia peranakkan. Dan kalau diingati bahawa yang diperanakkan itu tentu saja manusia. Tentu hendaknya bukan memakai perkataan ma ataupun huruf ma. Sebab yang bererti apa yang melainkan memakai man pada manusia. Yang bererti demi. Yang ini demi orang yang diperanakkan. Tetapi yang dimaksudkan bukan menyebut ma pada orangnya, tapi melainkan menyebut ma itu pada sifat, pada perangai dia. Iaitu pada perangai pembawaannya, kelakuannya, kepintarannya, kebodohannya, kekayaan, kesenian. Begitu maksud ma itu. Ma itu maksudnya kepada perangai. Sebab tu sahabat yang saya sekalian,
bila kita tengok uh, dalam ayat ni sajalah, wa walidin wa ma walad. Ma tu menunjukkan kepada perangai anak tadi. Kita ada banyak macam perangai anak. Dan banyak-banyak lagi lah. Banyak lagi yang sebut sini. Kemudian kita habiskan. Pukul 10 dah. Tak maaf. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ini sahabat-sahabat mula kasihan, tolong perhatikan sikit di sini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Tentang firman Allah Ta'ala, fi kabad dalam bahasa kesusahan, berada dalam kesusahan. Yang ini Ibnu Abi Najih, Al-Jurayj dan Atta' dari Ibnu Abbas berkata, yang ini dia diciptakan dalam kepayahan. Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana kelahiran dan pertumbuhan giginya. Kata Mujahid, yang ini stres. Mujahid kata setitis mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Dan manusia dan orang tuanya mengalami kepayahan dalam penciptaannya. Dan Mujahid berkata ayat tersebut seperti firman Allah Ta'ala, hamalathu ummuhu karha wa wada'tu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dalam keadaan susah payah. Yang ini ibunya menyusuinya dalam keadaan susah payah dan hidupnya susah payah. Saya tak sebut itu panjang. Saya nak sebut yang Buya Hamka sebut. Cantik cantik bahasanya. Kalau Z boleh paparkan, tapi tak apalah, kita tengok ini saja. Tadi pun panjang. Tengok yang ni saya tengok yang ni tuan-tuan Berkata Al-Yaman Buya Hamka berkongsi perkataan Al-Yaman. Kata dia, tidaklah Allah menciptakan makhluk yang lebih banyak susah payah dalam hidup ini melebihi anak Adam. Perhati tuan-tuan sahabat. Tidak ada yang Allah ciptakan makhluk dalam dunia ini yang lebih banyak susahnya kecuali anak Adam. Padahal dia adalah makhluk yang paling lemah pula. Bahkan manusia yang paling lemah. Kalau nak kira gajah, kalau nak kira kuat, gajah lagi kuat. Kalau nak kira tinggi, zirafah lagi tinggi dah. Tapi manusia ni lemah. Tapi kerana ada akal, manusia hebat. Kita tengok, kata Buya Hamka, fikirkanlah. Saya baca. Fikirkanlah. Sejak dari dalam rahim ibu, kepayahan itu sudah dimulai. Membalik-balikkan badan mencari jalan keluar sampai kepala tersembur dari pintu. Jadi daripada pintu faras. Setelah lahir dengan kepayahan, yang mula terdengar adalah tangisan. Kerana tidak tahan dingin mula bertemu dengan udara luar. Sejuk. Setelah berbulan lamanya merasa panas dalam badan rahim ibu. Setelah itu mulalah pusat dikerat. Lalu menangis kesakitan. Mulailah menggerak-gerakkan tangan dan kaki. Mula menangis minta menyusu. Susah. Menangis kedinginan kerana telah dibasahi oleh berak dan kencing. Menangis meminta digendong, didokong, minta dibawa. Beransur badan besar, beransur besar kepayahan. Setelah itu, ibu bapa memandang telah kuat. Mulailah merasa sakit di khitan. Setelah selesai di khitan, mulailah dimasukkan ke sekolah. Sejak dari sekolah saja satu, sekolah rendah, sehingga sekolah tinggi, bertemu dengan kesusahan menghafal, kepayahan mengulang-ulang pelajaran, ketakutan mendapat nombor yang rendah dalam kelas. Dan kalau maju sekolah, orang tua pula susah. Kalau pandai, orang tua pula susah. Susah apa? Susah melarat nak cari modal, nak hantar anak masuk universiti. Nak beli buku tu, nak beli buku. Kalau nak bodoh, tak payah, berhenti je, pergi kerja bendang. Tapi kalau nak pandai, banyak benda nak kena beli. Susah pula orang tua. Dan setelah tamat sekolah tinggi, mencapai title, gelar, sarjana, pendoktor, timbul lagi kesusahan yang lain. Apa susah? Nak cari kerja pula. Dan setelah mendapat kerja, nak menikah pula. Nak cari isteri pula. Susah juga nak cari isteri yang baik. Dan bila dah berumah tangga, nak anak pula. Susah pula. Sebelum dapat anak tu susah dah. Nak dapat anak tu, pergi bulan hospital, klinik, nunggu bagi anak tua, ada lelaki tunggu ni klinik beratus. Saya gombok tu meserik dah. 7 anak cukup lah. Tua kat hospital. Lama nak cek. Padahal sekejap cek. Tapi ramai orang.
Susah pula. Kemudian timbul pula susah payah untuk menjaga anak pula. Lahir pula susah lagi. Kemudian setelah isteri berdiri, berkeliling, timbul lagi kesusahan menyediakan rumah yang layak pula. Dah ada anak, ada isteri. Nakkan nak duduk dengan mak ayah lagi? Kalau lah duduk, dah ada isteri, duduk rumah sewa. Kalau satu bilik, tak boleh. Kena rumah dua bilik. Dah ada anak nanti, bila anak besar. Dan bila ada isteri, dulu kalau ada isteri saja, boleh naik motor lagi. Ni, kena beli kereta pula. Pasal apa? Pasal dah ada anak. Takut hujan panas. Kena ada kenderaan yang layak untuk perhubungan. Setelah rumah tangga sampai siap, kenderaan telah ada, timbul lagi kepayahan. Dah, bila anak dah besar, anak nak menikah pula. Dan setelah semuanya selesai, rumah sudah ada, anak sudah kahwin, yang lelaki telah keluar bersama isterinya, yang perempuan telah keluar dengan suaminya, tinggallah kita berdua tua dalam kesepian ditinggalkan anak cucu. Susah pula. Setelah tua, segala penat, lelah, payah, mulai terasa. Kaki mula penat, tangan mula kebas, mata mula kabur, gigi mula berterabur, uban sudah mula menunjukkan rupanya. Kemudian telinga dah pekak, kepala dah sakit-sakit, pening, akhirnya mati. Mati pula kalau tak ada amal. Susah pula. Oleh sebab itulah kata Buya Hamka, maka kepayahan dan kesusahan adalah bahagian dari hidup. Macam kita bincang semalam lah. Kepayahan adalah sebahagian dari hidup. Kalau tidak payah, bukan hidup namanya. Dalam itulah Tuhan menciptakan kita. Sehingga walau pekerjaan baik atau pekerjaan buruk, semuanya meminta kepayahan. Sehingga memberikan nafkah batin. Minta maaf cakap. Bukan saya cakap, Buya sebut. Sehingga kena memberikan nafkah batin kepada isteri pun meminta tenaga dan kepayahan. Minta maaf lah, sahabat-sahabat sekalian. Saya dah baca satu buku. Mana jena? Ni jena ilmiah. Betapa susahnya nak beri nafkah batin pada isteri sehingga jadi apa? Tu ayah buka. Sehingga apa? Sehingga boleh menyebabkan perang. Minta maaf cakap lah. Kita semua dah dewasa. Kerana tidak puas batin, berlaku poranda rumah tangga. Kerana gila kepada isteri orang, kerana gila pada suami orang, susah menyebabkan cari tok bomba. Susah. Manusia. Allah, banyak lagi lah. Soal ini pun susah. Dah, bila tak ada, nak pergi jumpa doktor, nak cek, nak periksa, nak makan tu, makan jamu, macam-macam. Susah. Hanya untuk perkara batin dalam bentuk seks saja pun susah, apa lagi yang lain-lain. So, sahabat-sahabat yang sekalian, betul lah bila Allah Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Cuba kita perhati. Binatang apa yang lahir? Yang kalau binatang tu berkaki empat, lambat berjalan. Atau kalau ayam. Kalau dah menetah ayam, jalan lalu dia. Kecuali manusia lambat. Lambat kena makan, disuap dan sebagainya. Binatang lahir makan sendiri lalu. Makan sendiri. Paling tidak pun dia menyusu mak dia tu. Kaedah dia, Allah ya Tuhan aku banyaknya. Banyak. Kemudian banyak lagi lah saya nak sebutkan di sini. Dan akhir sekali saya sebut ni, kata Buya Hamka, oleh sebab itu sia-sialah semata-mata orang yang menghabiskan usia yang segala sesuatu baik dan buruk pasti payah kalau kepayahan itu kerana yang buruk. Saya ulang. Oleh sebab itu sia-sialah semata-mata orang yang menghabiskan usia segala sesuatu baik dan buruk pasti payah kalau kepayahan itu kerana yang buruk. Dan Imam Tirmizi menyampaikan, susah payah, tidak memperhatikan apa yang perlu, menghabiskan masa pada yang tidak perlu. Itu susah payah sebenarnya. Sebab kita apa? Kita menghabiskan sesuatu kepada yang tidak perlu. Zee lain yang okey ke Zee?
Saya nampak gambar saya lambat bergerak. Okey Ustaz, okey. InsyaAllah okey. Okey, sikit lagi Zin. Okay. Kemudian ayat seterusnya laqad khalaqal insana fi kabad ayahsabu an lam yarahu ahad. Allah berfirman, apakah dia mengira bahawa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Yakni tentang ini Imam Al-Qasir menyebut, apakah manusia mengira bahawa tidak ada sesuatu yang berkuasa atasnya. Hasan Basri berkata, yakni apakah manusia mengira bahawa tidak ada seorang pun yang mampu mengambil harta kepadanya. Kalau yang bukan sebut ni lain pula. Tak apalah situ. Tapi seronok seronok. Tu tak tengok tafsir lain lagi. Saya tak buka pun Al-Munir. Kemudian tentang ayat ini, apakah dia manusia mengira bahawa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa dia? Qatadah berkata, yakni apakah manusia mengira bahawa tidak ada orang ditanya tentang harta bendanya, dari mana ia perolehi dan ke mana ia belanjakan. Kita ingat. Maksudnya sebab apa begitu? Sebab ayat ini turun antaranya sebab dalam baru sebut Al-Munir. Sebab apa ayat ini turun? Ayat ini turun kerana turun ayat ini kepada orang yang bermegah-megah dengan harta dia. Golongan yang terpedaya dengan kekuatan diri dia sendiri. Dan Allah tanya, lalu Allah tanya, apakah mereka menyangka bahawa tidak ada orang yang sebab ayat itu sebab ada orang bermegah dengan kekuatan dirinya sendiri. Kemudian habis itu. Lebih tepat lagi, diwakilkan bahawa ayat ini ditujukan kepada Abi Asad Al-Kaladah Al-Jumahi yang terpedaya dengan kekuatan tubuhnya. Iaitu Abil Asad, dia rasa dia kuat. Kata Ibn Abbas kata, Abu Asad kata dengan megah. Dia berkata, aku telah membelanjakan harta yang banyak untuk memerangi Muhammad. Padahal dia berdusta. Lepas tu sahabat-sahabat mereka selain. Saya ada tegur pelajar-pelajar kita yang dah habis belajar tu, dia agaknya kerja kat gym kot. Jadi badan dia cantik lah. Dia ambil gambar, masuk Facebook. Saya kata kat dia, badan tu Alhamdulillah, syukurlah. Eloklah Allah buat tu. Tapi tak payah tunjuk kat orang. Dan kita kena bersyukur dengan badan yang elok. Laksanakanlah perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Tak payah tunjuk kat orang. Dan kalau kita perhatikan, banyak budak-budak kita kalau benda-benda yang tak senonoh nak di-highlightkan. Dan perhati anak-anak kita. Satu pagi ni baru saya tahu, minta maaf lah. Ni rekod tak apalah. Tapi untuk peringatan kita semua, berhati-hatilah. Untuk saya sendiri, saya takut sangat kalau diuji dengan Allah Ta'ala. Bila diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak-anak. Sebab tu sahabat-sahabat yang saya mulakan sekarang, kalau Allah tak uji kita dengan masalah anak-anak, Allahu Akbar, besarnya kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak uji kita dengan anak-anak, masalah anak-anak, besarnya rasa kesyukuran. Macam ada sahabat kita yang dalam Facebook, yang dalam YouTube. Saya masuk kelas 2-3 hari lepas, budak-budak ni kata, Ustaz, apa hukum cium mulut? Saya kata, apa tanya soalan macam tu? Memang berdosa lah, kecuali lelaki bini. Saya tak tahu lagi. Pagi ni baru tahu. Rumah duduk sibuk-sibuk dengan anak-anak. So, ya Allah, itu aku. Kesian. Kita berdoa lah supaya benda-benda tidak berlaku. Dan susah. Dan kadang di luar jangkaan kita. Sebab itulah Islam sangat menjaga. Jangan benarkan anak perempuan keluar rumah sendirian. Mesti ditemani oleh mahramnya. Mesti. Soal suka tak suka tu soal nombor 2. Tapi ini soal maruah, soal keselamatan. Sekarang orang tak kira dosa pahala. Orang viral je semua. Waliyazubillah min zalika. Tak jauh lah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada orang yang diuji. Tapi syukurlah sebab sahabat kita tidak uji oleh Allah Ta'ala dengan masalah anak. Tu macam sahabat-sahabat kita, Kak Ecik, Marina, diuji dengan anak sakit kan. Walaupun anak sakit, kita lagi sakit. Sebab tu saya cakap dengan anak-anak. Kalau boleh, kalau Allah Ta'ala tanya, awak nak demam kan awak demam. Kita nak demam. Sebab apa? Bonda Sofiyah. Masa Nabi sakit tenat. Dia kata apa pada Nabi? Dia dapat isteri lain. Dia kata, wahai Rasulullah,
andainya boleh aku kongsi sakitmu, aku ingin sekali berkongsi sakit denganmu. Lalu isteri lain pun buat mulut. Ya. Maka kata Nabi, pergi basuh mulut. Sebab kamu apa nama ni seolah-olah memperlekehkan ucapan isteriku Bona Sofia. Sedangkan Bona Sofia sebut betul-betul begitu. Dia kalau nak kongsi sakit dia dengan Nabi SAW. Sebab apa? Sayangnya pada Nabi SAW. Stilah pun sayang juga. Macam Bona Aisyah pun sayang juga pada Nabi SAW. Dengan sehinggakan Nabi mati di atas riba Bona Aisyah. Yang kira Syiah tu, Syiah kata Nabi wafat atas riba Fatimah. Bukan itu Syiah tu. Kemudian sekali lagi sebelum kita berhenti, ayah sabu alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untukmu sepasang mata, yakni dia melihat dengan pasang mata, walisanan wa syafatain, dan berbicara dengan lidah dan dua bibir. Lidah dengan lidah dan dua bibir, wa syafatain, dan sepasang bibir, yakni dia menggunakan bibir untuk berbicara, memakan makanan serta memperindah paras wajah dan mulut. Sebab yang sekalian, kenapa Allah sebutkan begitu? Dua mata dan dua bibir itu. Kalau Buya Hamka ni menarik juga kalau kita bincang. Tapi panjang pula. Antaranya, saya cuba ringkaskan ni sebenarnya. Saya cuba ringkaskan. Kadang-kadang jadi hilang punca soalan kejap sini kan. Allahu Akbar. Dan kami telah sini Buya Hamka sebut, bukankah kami telah jadikan bagaimana dua mata, dan diberi Tuhan dua mata buat melihat jauh, kata Buya Hamka. Jangan hanya merumbu-rumbu dalam semak. Maksudnya jangan hanya melihat-lihat yang dekat-dekat ya. Dalam rimba kehidupan ini. Dan semak-semak dan rimba kehidupan ini. Dengan tidak tentu arah. Diberi lidah dan dua bibir. Bibir sebelah atas dan sebelah bawah. Guna ialah untuk bercakap yang baik. Untuk bertanya kepada yang pandai. Kerana kalau malu bertanya sesat jalan. Kata Sayyid Al-Murtada, dengan ayat-ayat ini Allah memperingatkan betapa besar nikmat yang dianugerahkannya kepada hamba-Nya, dengan dua mata untuk melihat, satu lidah untuk bercakap, dan membolak-balikkan makanan dalam mulut. Dua bibir adalah bertalian dengan lidah. Bibir menghambat lidah ketika akan bercakap dan tidak berketentuan. Apabila agaknya lain rasanya, kedua bibir dapat dikutup saja. Maksudnya kalau bibir tutup, tak macam mana nak cakap? So, sebab tu kan, sahabat yang semua sekalian, kan ada orang katakan Allah beri dua mata untuk banyak melihat, Allah beri dua telinga untuk banyak mendengar, Allah beri satu mulut untuk kurang cakap. Dan mulut ni pula, kalau tak ada lidah tak boleh bercakap. Ada lidah tak ada bibir, ada lidah ada bibir tak ada gigi, banyak benda juga tak boleh sebut. Tak jadi imam, tak sah jadi imam kalau tak ada gigi depan. Tapi kalau bertambah tak apa, cuma sebutnya tidak tepat bacaannya. Sah jadi imam. Telinga dia elok. Cuma nak sebut sekalian, kenapa Allah sebut tu semua yang ada di sini. Matanya, telinganya, mulutnya, bibirnya, lidahnya. Kenapa? Sebab ini memberi peranan besar kepada yang ini. Yang dua yang ni dan dua yang bawah, yang kaki. Ini. Bila ini melihat, ini pun nak komen, nak share. Saya ni share aja, saya tak tahulah. Kalau orang tipu, saya tipu. Lebih kurang ayatnya, saya ni share. Kalau orang tipu, saya tipu. Kalau masuk neraka, saya pun ikut juga. Begitu lebih kurang. Nak share boleh, tapi biarlah pasti. Sebab tu sahabat menerangkan, sikit lagi. Kita perhatikan. Dalam dunia perubatan, yang sini ke bawah, pakar tak banyak. Yang sini ke atas, pakar dia banyak. Kita ada pakar mata. Sakit mata, pergi klinik mata. Jangan pergi klinik telinga. Cocok oleh doktor telinga dalam mata tu buta gitu. Bubuh abak sakit telinga dalam mata. Dia kata tak kerti bahasa. Dia tolong tulis klinik telinga. Dia mari tanya sakit mata. Dia bubuh abak telinga dalam mata. Jadi mata boleh mendengar, telinga boleh melihat. Klinik telinga, pergi telinga. Klinik gigi, klinik gigi. Jangan klinik telinga. Tampar doktor.
apa nama, tapi kalau hidung, mulut, dia satu planet, satu pakar. Allah buat cantik dah. Otak pakar lain pula. Tapi kalau ke bawah, dia pakar tak banyak. Dia pakar jantung, pakar apa? Di perut tak ada pakar. Ha. Jantung lah. Pakar buah pinggang. Mungkin kalau ada kot. Tapi tak sebanyak di atas ni. Atau ni banyak. Sebab dia apa? Sebab dia sensitif. Dan semua benda dalam agama dikira sebab ini. Kalau ni okey, yang lain tak okey, okey juga. Tapi kalau ni tak okey, yang lain okey, tak okey. Ni yang dalam ni. Tapi kalau dia buta, dia pekak, dia bisu, dia tak wajib solat. Pasal apa? Nak okey apa? Dia tak tahu apa. Maknanya tak okey jugalah. Tapi semuanya berlegal kawasan ni. Sebab tu dalam hukum Islam, kalau orang bersalah, dipotong. Kenapa dipotong? Sebab yang ni. Allah Alam. Macam-macam lah semua sebutnya. Dan sebagai kesimpulan, yang terakhir daripada ini, wahadainahun najdain. Satu lagi, wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepada kamu dua jalan, iaitu jalan kebajikan dan kejahatan. Supaya Ats-Tsauri berkata dari Asim, dari Ziri, dari Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, tentang ayat, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dia berkata, yakni jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Perkataan senada diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu, daripada Ibn Abbas radhiyallahu, daripada Mujahid, Ikrimah, Abu Wa'il, Abu Salih, Muhammad bin Ka'b dan Dhahak atau Al-Khazin dan selain. Dia kata apa? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alna samian basira. Inna hadainahu sabila imma syakira au kafura. Wa imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari siti mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Kesimpulannya begini, sahabat sekalian. Kita jadi cikgu. Kita tanya budak soalan. Kalau soalan kita akan tanya, jadi kalau soalan ABC, kita akan buat 4 soalan. A, B, C, D. Salah satunya betul. 3 lagi salah. Kenapa kita buat 4-4? Sebab kita nak uji. Kalau kita tanya soalan, kita buat satu jawapan yang betul, itu bukan ujian. Tak ada guna, tak ada mana buat ujian kalau macam tu. Lepas tu, sahabat Malaysia, dia bukan begini Allah Ta'ala buat kita. Memang Allah tersebut, laqad inna khalaqal insana fi amsyaj nabtalih faja'nahu sami'an basir. Untuk kami ujikan manusia. Uji manusia. Sama dengan soal ilmu itu. Jadi ujian itu sebagaimana kita buat ujian kepada pelajar-pelajar juga. Kemudian kalau kita sikit-sikit yang Buya Hamka sebut, apa maksud wahdainahun najdain? Sini kata Buya Hamka, wahdainahun najdain, kata dia najdain itu adalah dua jalan yang mendaki, dua mata menghadap muka. Di muka tertentang dua jalan yang agak mendaki, menandakan bahawa dua jalan yang tertentang itu mesti ditempuhi dengan perjuangan dan mengeluarkan tenaga juga. Yang ini jalan benar atau jalan salah. Jalan benar pun kena ada kekuatan, jalan salah pun kena ada kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan nak menipu, kekuatan nak buat jahat, ada kekuatan. Dan kesatuan ialah jalan kebaikan. Kedua ialah jalan yang buruk. Pilihlah dengan akal budi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dan bimbingan taufik hidayah Allah, jalan yang baik, dan jauhilah jalan yang membawa kecelakaan. Itu kata Buya Hamka. Pilih dengan akal budi. Sebab itulah sahabat yang saya muliakan sekalian, tanamlah dalam diri kita, anak keluarga kita dengan ilmu, supaya insya-Allah dia boleh menilai yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Supaya nanti dia tidak melakukan keburukan hanya di depan kita, dan dia tidak hanya melakukan kebaikan hanya di depan kita, tapi walaupun dia jauh pada kita, dia tetap melakukan kebaikan dan dia tetap menjauhi keburukan. Itulah kelebihan kalau dia menghormati ayah dia, mak dia. Bukan takut, hormat dan sayang. Dia akan buat walaupun jauh, dia akan jauhkan walaupun jauh. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan Aziz, 10 minit lagi kalau ada.